اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, rakan, taulan, sahabat-sahabat, saudara mara, adik-beradik. Jadi Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada pagi ini seperti mana yang saya jadualkan dengan izin Allah, iaitu untuk muzakarahkan asas ilmu tauhid bagi siri yang kedua. Jadi pertama sekali kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala mengizinkan kita di segi masa kita, kita kata apa, rezeki kita untuk berada dalam kuliah tauhid asas ini bagi siri kedua. Sebelum tu saya ingin memaklumkan sikit tentang ralat pembetulan yang berlaku pada siri kuliah pertama, iaitu ada saya sebut beberapa dua fakta yang saya bila saya dengar balik tu kena perbetulkan. Jadi yang pertama sekali tentang saranan Allah atau perintah Allah terhadap perkataan insya-Allah. Jadi maksudnya dalam bila kamu nak menyanggupi atau melakukan sesuatu, jangan lupa berkata insya-Allah. Itu dalam surah Al-Kahfi ayat 23-24. Saya sebut dulu surah Al-Mulk, jadi salah lah. Maksudnya surah Al-Kahfi ayat 23-24. Itu maksudnya. Ayat tu apabila kita hendak melakukan sesuatu, kita jangan lupa berkata insya-Allah. Jangan kata nanti aku buatlah. Allah kata insya-Allah. Yang keduanya tentang Nabi Daud. Saya sebut membaca kitab Taurat, sebenarnya kitab Zabur. Jadi itu tak perasan, tersilap lah. Kitab Zabur. Jadi minta maaf. Jadi baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini, bagi yang berkesempatan, saya akan menyambung tentang penerangan asas tauhid, iaitu kita kata ilmu untuk kita mengenal Allah lah, mengenal Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, pertama sekali seperti mana yang saya sebutkan pada kuliah yang pertama dulu, jadi kita punya asasnya sama saja, iaitu pertama sekali tujuan kita ialah untuk mengesakan Allah, dan tidak mahu mensyirikkan Allah. Kita tak mahu terlibat dengan kerja-kerja mensyirikkan Allah. Sama ada syirik secara nyata atau syirik dengan secara tersembunyi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, yang ada pada diri kita, yang tak ada pada makhluk lain ialah akal fikiran. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak pinjam akal fikiran tuan-tuan dan puan-puan di sepanjang muzakarah ini. Dan kita nak mengenal Allah pun dengan akal fikiran. Kita tak boleh mengenal Allah dengan mulut. Apa maksud dengan mulut? Kita boleh berzikirlah ratus kali, ribu kali, puluh ribu. Tapi jika fikiran kita tidak berfikir tentang kebesaran Allah, maksud daripada zikir itu pun tak memberi makna. Kita hanya jumlah bilangan, dapat pahala. Pahala dapat, sebab sebut nama Allah mesti dapat pahala. Tapi apa yang hasil daripada diri kita bila kita tak bawa kepada akal fikiran untuk berfikir? Contoh kita kata subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi itu kalimat zikir yang kita biasa buat setiap kali solat. 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar kita buat tiap-tiap kali solat. Tapi bila kita tak bawa maksud dia kepada akal fikiran,
apa yang memberikan hasil kepada kita. Kita tak jadi apa-apa juga, dapat pahala lah. Tapi kita nak berfikir, iaitu bila kita kata subhanallah, maha suci Allah, apa beza suci Allah dengan sucinya Nabi Muhammad Rasulullah? Dua-dua suci. Rasulullah maksum, habis Allah suci, maksudnya apa? Alhamdulillah, semua pujian hanya layak bagi Allah. Kita berfikir, layak bagi Allah saja ke? Ya. Kenapa makhluk tak layak dipuji? Kita kena cari sebab. Kenapa makhluk tak layak dipuji? Maksudnya begitu. Itu maksudnya mencari maksud, mencari makna. Yang ketiga, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita kata Allah Maha Besar, makhluk tak besar. Walaupun makhluk tu ada yang bersaiz besar. Macam matahari angkasa, itu bersaiz besar. Tapi Allah Maha Besar. Adakah Maha Besar Allah ni boleh diukur? Seperti mana manusia mengukur kelajuan cahaya? Kita kena berfikir ke arah itu, menunjukkan apa yang menyebabkan kita kata Allah tu dikatakan Maha Besar. Jadi kita kena faham benda tu. Kalau kita berselawat pada Rasulullah itu mudah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya Allah, sejahterakanlah Muhammad dan sejahteralah keluarga Muhammad. Itu direct, mudah, kena pada Rasulullah. Bila kita bertaubat pun apa? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ya Allah, ampunlah segala dosaku. Itu pun mudah, kita faham. Tak apa, kita taubat atas dosa. Tapi kalimat selawat dan taubat tu lebih mudah kita ucap dan lebih mudah kita faham. Tapi kalimat zikir mudah kita ucap, tapi tidak mudah untuk kita faham. Kalau kita tidak mengenal Allah, kalau kita tidak berfikir tentang kebesaran dia. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al azim, la ilaha illallah, dan zikirlah, zikir lain. Itu ucap senang, tapi nak faham dia kena belajar, kena tahu. Kena belajar untuk mengenal Allah lah, baru kita faham maksud kalimah itu. Barulah bila kita ucap tu dia lalu pada akal fikiran, akhirnya dia terasa di hati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tujuan kita tidak lain. Bila kita berjumpa pada pagi ni adalah kita nak mengesakan Allah, mengenal Allah. Kita tidak mahu menyekutukan Allah walau sesuatu jua, dengan sesuatu jua, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya nak menyambung. Maksudnya, minggu lepas, siri pertama saya menceritakan tentang peranan akal. Bermula dengan mata. Kita melihat dengan mata, dan juga akhirnya sampai akal fikiran, akhirnya Allah campakkan kebesaran dalam hati. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, macam inilah ya. Sekarang kita ada Al-Quran. Ini satu petunjuk, kitab petunjuk yang kalau kita tak pegang dengan Al-Quran, kita boleh sesat. Dan juga hadis lah. Kenapa kita cakap begitu? Baiklah, kita lihat begini. Al-Quran pun sebenarnya dia tak menyusahkan kita. Dia bagi satu kitab yang sangat jelas, terang. Allah bercakap secara langsung dengan kita, direct. Yang kalau kita kata kita tak belajar tinggi-tinggi masuk universiti pun, kita boleh faham apa yang Allah cakap. Contoh, saya ambil contoh minggu lepas lah. Allah menurunkan hujan. Kalau kita baca tadabbur makna Al-Quran tu, Allah menjadikan langit bumi, Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi kan, bila Allah cakap begitu, kita yakin bahawa hujan diturunkan kerana Allah menurunkan dengan izin Allah. Ni izin Allah ni bahasa Melayu lah. Orang nak bagi mudah faham, kita dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Sembuh dengan izin Allah. Ubat asbab. Pandai dengan izin Allah. Usai ikhtiar asbab. Kenyang dengan izin Allah. Makanan asbab. Itu disebut izin. Jadi kita nak mudah, kita kata izin. Tapi kita kena faham, izin Allah dengan izin manusia tak sama. Contohnya anak-anak minta kepada kita kebenaran, minta izin lah nak pergi perkemahan dengan kawan-kawan, main bola ke. Mak, pergi main bola? Pergi lah. Kita memberi kebenaran. Tapi kalau kita berlaku sesuatu dengan izin Allah, bukan Allah bagi kita kebenaran. Maksudnya kita kena tempuh kuasa dia. Tanpa izin Allah, tanpa tempuh kuasa Allah, kita tak boleh jadi apa pun. Benda tu tak akan jadi tanpa tempuh kuasa. Ini tempuh kuasa pun nak kena jaga banyak.
Ramai yang tak faham apa tu tempur kuasa. Maksudnya sekarang ni kita kata bila disebut manusia, kita punya pangkat apa dia? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan tiada upaya aku melainkan dengan izin Allah. Kan saya nak bercakap ni pun sebenarnya dengan izin Allah saya boleh bercakap, mengeluarkan perkataan. Allah menyusun perkataan saya dengan izin Allah. Kalau tanpa izin Allah, mana boleh bercakap? Sebab kita tak ada daya, tak ada upaya. Itu kan kita nak kena faham dulu benda-benda mudah macam ni. Ini izin Allah. Contoh kita tanam satu benih pokok di tepi biji benih ke, di sebelah rumah ke, tiba-tiba dia tumbuh. Tumbuh dengan izin Allah. Kita nak tengok Allah buat, memanglah tak nampak dengan mata kasar, tapi kita faham di fikiran. Bahawa tanpa izin Allah dia tak tumbuh. Tanpa izin Allah tak boleh bercakap. Kena ingat tuan-tuan, benda-benda ni kena selalu bermain di fikiran. Maksudnya di fikiran. Fikiran kita ni satu yang orang kata apa, kena bergantung pada akal fikiran. Ada orang ulama tauhid berkata, bergantunglah kamu kepada akal fikiran seolah-olah nyawa kamu bergantung kepada dia. Maksudnya begitu. Bukan maksud tak bergantung pada Allah, bukan. Bergantunglah pada akal fikiran seolah-olah nyawa kamu bergantung pada dia. Maksudnya kalau kita tak bergantung akal fikiran untuk mengenal Allah, kita nak kenal dengan cara apa? Kita tak boleh main zikir-zikir ratus-ratus ribu dengan cara tak berfikir tentang kebesaran Allah. Tak boleh. Itu jangan. Tentu kena hati-hati tu. Contohnya. Jadi sekarang ni kita nak guna akal fikiran. Tu tadi pada awal penerangan saya beritahu saya nak pinjam akal fikiran tuan-tuan. Ilmu muzakarah ilmu tauhid ni dia tak susah tuan-tuan. Jangan risau. Saya nak pinjam akal fikiran tuan-tuan 1 jam untuk bagi ni. Supaya tuan-tuan nak bukakan minda. Bila terbuka minda tuan-tuan, faham, barulah tuan-tuan tahu dan senang tuan-tuan nak mengamalkannya. Macam minggu lepas saya menerangkan satu formula, kerana asbab masa tempat. Benda tu tak susah pun. Yang berlaku semua kerana Allah. Asbab makhluk. Masa bila tempat. Ini dalam kuliah pertama tuan-tuan dengar balik. Jadi semua orang boleh faham. Dan sekarang pun mungkin ada yang dah buat. Kebesaran Allah nak masuk dalam diri kita ni, dalam hati kita ni, kena Allah yang memasukkan. Bukan kita boleh, bukan kerana kita rajin beramal, bukan kerana kita rajin berzikir, bukan kerana kita rajin buat baik, bukan. Kerana Allah pilih, maka Allah campakkan kebesaran Allah. Sepatutnya. Jadi kita kata tak apalah, itu kita serah pada Allah, kita doakan Allah permudahkan urusan kita untuk merasai kebesaran dia, keagungan zat dia. Kerja kita berfikir tentang kebesaran dia. Sebab tu Allah berfirman dengan maksud, berfikirlah tentang kejadian aku dan jangan sesekali kamu berfikir tentang zatku. Jadi Allah bagi satu peraturan pada kita, berfikir tentang kebesaran aku. Dan jangan fikir tentang zat. Kita bila fikir zat ni diri, tak payah fikir. Siapa fikir zat Allah, dia sesat. Dan Allah Ta'ala larang, jangan. Habis nak fikir apa? Kebesaran dia. Kebesaran dia mana? Ni depan mata kita lah, kebesaran dia. Iaitu makhluk-makhluk yang dia cipta. Kan? Jadi kita nak ambil faham situ. Sekarang ni kerja kita nak fikir kebesaran Allah. Baik. Kita patah balik tadi. Pada kuliah lalu saya cerita tentang kerana, asbab, masa, tempat. Saya nak buat sikit perincian tambahan. Maksudnya sesuatu nak berlaku mesti kerana Allah dah takdir, dah tentukan, maka berlakulah. Bila sampai takdir Allah, siapa pun tak boleh tolak. Dia tak akan menyimpang. Tak boleh. Kita tengok sekarang ni macam kemalangan, kereta api berlanggar, macam-macam. Kita kata dia orang ni tak apa, tak ikut SOP ke, tak baca undang-undang ke, dah cakap banyak kali duk langgar juga. Tak, itu zahir kan. Tapi sebenarnya benda tu dah tersurat akan berlaku, tak ada siapa boleh halang. Tu yang jadi kadang-kadang bila nak berlaku satu aksiden ke kemalangan, apa sebab kau langgar dia, aku tak perasan dah. Masa nak jadi tu tak perasan. Tapi bila dah jadi, Allah macam nak buat, Allah Ta'ala dah tentu sebab tak perasan. Masa tempat. Jadi kerana asbab, masa tempat. Yang ni tuan-tuan kena faham. Basic tauhid. Basic tauhid. Baik. Yang saya kata saya nak tambah tu iaitu usaha atas asbab, satu perintah Allah. Tapi bila yakin dengan asbab, syirik. Jaga.
kita boleh cari ubat. Okey, kita sakit, kita ikhtiar cari ubat. Panadol ke, pergi klinik ke, pakai ubat herba ke, tradisional ke, tak kisahlah. Kau kayu rendam daun tu, daun ni. Tapi bila dia cari ubat tu satu perintah Allah, iaitu sunnah Nabi, sunnah Rasulullah. Bila sakit kena ikhtiar cari ubat. Jangan serah pada takdir, tak boleh. Jadi kita pun carilah. Bila dapat, kita makan, sembuh. Sebenarnya tu asbab. Usaha atas asbab satu perintah Allah. Tapi bila yakin, kerana Panadol yang bagi aku sembuh ni, dia yakin, dia tanam kat fikiran dia, Panadol bagi sembuh. Tu jaga. Nak bawa pada syirik. Kalau dia masuk dalam hati, masalah. Kalau kan dia makan ubat sembuh, akar kayu sembuh. Akar kayu ni bagus, ubat ni bagus, kau beli. Sebab apa? Aku makan sembuh, kau mesti sembuh juga. Janganlah. Bila yakin dengan asbab, syirik. Maksudnya begitu. Macam kita tengok. Walaupun Rasulullah bersabda dalam satu hadis sahih, tetaplah kamu dengan habatus sauda, kerana ia penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Ini hadis sahih tentang habatus sauda. Kita pun tak cari ubat lain lah. Kita cari habatus sauda je. Makan sembuh. Kita kata, bila kita begitu, kita yakin, habatus sauda ni memang hebat, power. Yakin je syirik. Walaupun itu berasal dari hadis sahih. Sebabnya yang menyembuhkan Allah. Habatus sauda sebagai asbab. Ini orang tak perasan. Macam budak-budak sekolah lah. Dia bila tengok iklan Milo jadi sihat dan kuat. Duduk menyanyi selalu, Milo jadi sihat dan kuat. Akhirnya dia kata kat mak dia, mak beli Milo, saya nak main bola, nak lawan bola, nanti jadi sihat dan kuat, boleh menang. Mak dia pun belilah Milo makan. Bila minum Milo 2 cawan, 2 gelas, pergi main bola, menang. Johan, tengok mak, Milo ni memang bagus lah. Minum Milo saya jadi cergas, sihat kuat. Dia cakap di mulut, menyanyi, minum Milo jadi sihat dan kuat. Lepas tu dia berfikir, Milo. Kan? Bila Milo, akhirnya dia teryakin di hati bila dia dapat hasil kemenangan tu, dia yakin, Milo ni kena makan lah. Kalau tak makan susah nak menang. Itu dah mula jadi syirik. Jaga benda ni kita kena jaga. Dalam hidup kita banyak keadaan yang kita yakin pada makhluk. Dia jangan main-main. Maksudnya duit banyak. Kita mula yakin dengan duit. Bila yakin duit, kita rasa lega, tenang. Kalau tak ada duit, kita rasa gesah gelisah. Maksudnya pergantungan kita tu. Macam budak-budak tadi bergantung pada Milo. Ni dia bergantung pada harta. Itu masalah tu. Atau dia kepandaian sikit lah. Dia cerdik kan. Dia bergantung pada idea tu. Dia kena kata itu benda asbab. Allah yang punya. Jadi benda ni kita nak kena betulkan. Asas tauhid. Maksudnya tadi saya kata kerana asbab masa tempat ni asas tauhid. Dan saya perincikan tadi, saya tambah sikit. Usaha atas asbab satu perintah Allah. Kita meraihkan asbab. Rasulullah sendiri meraihkan asbab. Rasulullah bila kata kurang wang, tak ada duit, pergi berniaga. Berniaga dapat untung, dapat hasil, akhirnya boleh belanja. Rasulullah yakin rezeki tu Allah bagi. Tapi berniaga untung tu asbab. Itu saja. Jangan yakin, kerana berniaga jadi kaya ni, kerana berniaga lah hidup senang ni. Itu dia boleh, orang kata apa, membawa ciri-ciri kesyirikan kepada Allah. Ni tak boleh buat lah. Jadi sebelum kita pergi ke langkah seterusnya, tuan-tuan kena betulkan minda tuan-tuan. Betulkan minda tuan-tuan kepada Allah tentang melalui menggunakan kerana asbab masa tempat. Supaya akhirnya kita punya bila mind kita, fikiran kita dah diperbetulkan, hati kita dah mula kosong untuk menerima makhluk. Macam mana nak yakin makhluk lagi? Contoh tadi saya kata, saya makan ubat, saya sakit, saya makan ubat sembuh. Okey, saya kata kat sini sebenarnya sakit Allah bagi, sembuh Allah bagi, Allah takdirkan. Ubat sebagai asbab je. Kalau Allah nak buat sesuatu, boleh dengan asbab, tanpa asbab, berlawanan asbab. Kalau Allah nak bagi saya sembuh tanpa makan ubat pun boleh. Sebab dia maha kuasa. Tapi berasbabkan ubat. Allah nak berasbab ubat, saya terima, saya makan, tapi saya yakin itu asbab. Saya fikir itu asbab. Masa tu tempat di rumah saya. Itu kena berbetul dulu. Bila berbetul dulu, akhirnya fikiran kita dah bersih daripada unsur-unsur syirik. Kita dah menolak semua kehebatan, kebesaran makhluk dengan mengatakan dia asbab, meletakkan sebagai asbab. Akhirnya hati kita dah rasa dah tak masuk kebesaran makhluk.
Akhirnya masa itulah Allah akan campakkan kebesaran dia. Terasa ni semua Allah. Lepas tu kita kan, bila kita buat dosa, jangan putus asa. Allah akan marah kita. Aku seksa kamu. Bersalah. Kita kata, ya Allah, matilah aku, habislah aku. Tak. Sebenarnya Allah Ta'ala, orang kata apa, penyayang, pengasih kat kita. Semua dia nak getak kita. Seksa kamu, buat dosa. Pukul, hukum. Kan? Sebab apa? Kita tahu sebab apa yang nak. Semua dosa kita ni sebenarnya asbab untuk kita bertaubat. Taubat, kalau tak buat dosa jarang taubat kita ni jadi manusia lalai kan. Kalau jenis orang baik semua kan, macam malaikat, mana ada dia taubat, malaikat mana dia taubat kan, dia tak adalah dia bertaubat. Jadi nak jadikan kita ni bertaubat, maka Allah Ta'ala lalukan dosa nak uji kita. Tapi jangan kita rasa benda ni jadi lesen pula kita buat dosa. Kau ni bolehlah buat dosa dulu, lepas tu kau taubat. Jangan. Sebenarnya nak bagi tahu, manusia ni, manusia mana pun, semua melakukan dosa dan kesalahan. Maksudnya apa? Kita bukan maksum macam Nabi dan Rasul. Mereka, Nabi Rasul mereka maksum. Maksudnya apa saja kekurangan mereka tidak dikira sebagai dosa. Kita jangan haraplah kita memang dosa. Jadi bila kita mohon ampun pada Allah atas dosa kita, maka Allah akan ampun. Cuma satu dosa tak boleh ampun, dosa syirik. Dosa syirik sebab tak mengenal Allah. Tak mengenal Allah tu. Itu kata mensyirikkan Allah berlaku, dia boleh berlaku syirik kerana dia tak kenal Tuhan, tak kenal Allah. Itu yang kita nak muzakarah pagi ni. Kita nak melari daripada dosa syirik ni, kita nak elakkan. Tu saya kata bermula tadi, kita nak mengesakan Allah. Esa lawan dia syirik. Kalau perkataan berlawan lah, apakah lawan perkataan esa? Syirik. Apa perkataan besar, kecil? Apakah lawan perkataan tajam, tumpul macam tu? Esa lawan dia syirik. Kalau kata kalau kita tak syirik, kita esa ke Allah. Kalau kita esa, kita tak syirik. Kalau dia tak boleh berlaku dua-dua. Sikit syirik, tak esa lagi Tuhan tu. Esa ni maksudnya macam kita baca qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah tu esa. Allah tak kata kenapa Allah sebut perkataan esa? Apa esa ni? Orang nak cerita esa bukan senang tau. Nak masuk esa ni. Kalau Allah yang satu, orang tahu satu. Tuhan kita satu tu lah, Allah. Maknanya orang kata Allah yang satu tu betul. Tuhan kita satu. Apa dia? Allah. Satu tu lah Tuhan kita, tak ada lain lah. Satu tu lah. Tapi Allah sendiri bukan satu. Dia Esa. Esa ni apa? Dia duduk cari fikir Esa. Baca. Qul Allahu ahad, Allah tu Esa. Tapi dia nak masukkan Esa tu dia tak dapat. Maksudnya begitu. Kemudian Allah kata tidak beranak. Qul Allahu ahad, Allahus samad. Allah tu tempat bergantung semua makhluk. Kalau kita tengok surah Al-Ikhlas, auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah tu Esa. Kemudian diikuti dengan ayat Allahus samad, Allah tempat bergantung harap semua makhluk. Di sini dia memberi maksud sedikit tentang Esa. Esa ni dia tak bergantung pada siapa-siapa. Malalah makhluk bergantung pada dia. Itu maksud Esa. Itu baru Esa. Tapi kalau kata makhluk tak boleh bergantung harap pada Allah, tak Esa. Macam kita tengok orang bukan Islam, orang tak beriman lah, mereka semua berhala. Dia bergantung harap pada berhala, jangan harap lah. Dia bergantung pada idea dia. Dia semua berhala tu dia pergi seminggu sekali, dia buat semayang dia ibadat rutin, dia punya ibadat cara masing-masing lah. Kita tak nak sentuh benda tu. Tapi dia bergantung harap tak? Kadang-kadang tak ada apa. Dia bergantung harap pada idea dia. Yang tu tempat sembahan lah. Sebab tu kita kata, kita tak. Kita bila sebut qul Allahu ahad, Allah tu Esa, kita bergantung harap pada Allah. Allahus samad. Semua bergantung harap. Semua harap pada Allah. Bukan kata berharap ni memohon permintaan pertolongan, tapi bergantung harap nak hidup ni. Nyawa kita bergantung harap pada Allah. Nafas kita bergantung harap pada Allah. Mata, penglihatan kita semua bergantung harap pada Allah. Kalau Allah tak salurkan, tak izinkan, mata ada tapi tak nampak, buta. Telinga ada tapi tak dengar. Maksudnya kaki ada tapi tak boleh gerak, tak ada kudrat nak berjalan. Tu bila dengar azan hayya 'alas solah, la haula wala quwwata illa billahil azim, tak ada daya upaya aku. Semua dengan izin Allah. Jadi itu maksud bergantung harap kepada Allah. Kita baca sikit je. Qul Allahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bergantung harap. Jadi itu maksud Esa. Jadi kita sebenarnya, sebab tu Bilal Ibn Rabah bila diseksa oleh kafir musyrikin, dia kata ahadun ahad. Bila dia letak batu atas dada, ahadun ahad.
Esa. Allah Ahad, Ahad, Ahad. Ada sebab dia, Rasulullah dah didik para sahabat. Mereka ni betul-betul rasa Allah ni tempat tumpu bergantung harap. Itu dia maksudnya kita belajar nak muzakarah ilmu tauhid kerana kita nak mengesakan Allah. Kalau kita berjaya mengesakan Allah, Allah izin kita, Allah pilih kita, kita orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dan kalau kita tidak dapat, ada unsur-unsur syirik, walau sikit kita rugi. Syirik ni susah nak cakap. Tengok macam Abu Talib, dia saudara Nabi, berjaga Nabi, pelihara Nabi, jadi satu macam orang kata apa, pelindung Rasulullah ketika kafir musyrikin nak ancam. Dengan ada Abu Talib, dia orang tak beranilah. Tapi dia masa tu tidak memeluk Islam, tidak Islam. Akhirnya semua Nabi rasa selamat lah. Nabi rasa dengan ada Abu Talib ni dia selamat, pak saudara Nabi. Tapi bila dia nak meninggal dunia, Nabi nak ajar dia mengucap, wahai pamanku, wahai pak saudaraku, kau ucapkan la ilaha illallah, aku akan menjadi saksi kamu di depan Allah nanti. Tapi akhirnya Abu Talib dengar ceritalah, saya pun cerita, orang cerita, saya pun ceritalah. Dengar riwayat, dengar kata dia tak lafaz. Akhirnya Nabi pun tak boleh buat apa, tak boleh bagi hidayah. Dia tengok Rasulullah ni tak ada kuasa nak bagi hidayah pada manusia. Hatta pada pak saudara sendiri pun tak boleh. Kalau tak, Allah tak izin. Macam tu. Kan? Makanya tak beriman. Tapi kalau kita tengok seorang penjahat, pembunuh, membunuh 100 orang. Kan? Nak pergi bertobat, mati tengah jalan. Ini orang cerita, saya ceritalah. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat azab pun berebut. Dia masuk neraka, dia masuk surga. Ukur dulu jarak mana dia nak pergi. Akhirnya dekat jarak tempat bertobat. Akhirnya Allah terima dia sebagai ahli syurga. Tengok, kenapa Allah tak terima Abu Talib? Sedangkan Abu Talib lebih layak. Dia punya kebaikan dia banding dengan penjahat tu. Penjahat bukan ada kebaikan pun. Ibarat langit bumi. Tapi kerana syirik. Kerana syirik tu susah nak cakap lah. Di situ saya ingat tuan-tuan, renung-renungkanlah. Fikir-fikirkanlah tentang dosa syirik ini, jangan main-main. Walaupun dia sekadar syirik khafi, jangan ambil mudah. Alah, riak sikit-sikit je. Nak bangga-bangga takkan tak boleh. Dah penat kerja ni. Orang puji-puji, banggalah sikit. Nampak tu? Itu semua penyakit. Jangan. Maksudnya tak boleh. Jadi kita kata sekarang macam ni. Kita nak mengesakan Allah sampai apa syirik pun tak ada. Jadi apa cara dia? Pertama sekali kita kena ada ikut jalan tauhid. Macam kita nak muzakarah ni. Baik, saya masih lagi berada di penerangan kerana asbab masa tempat. Yang ni saya minta tuan-tuan yang mendengar, perempuan yang mendengar saya hormati, amalkan kerana asbab masa tempat. Dalam hidup sepanjang waktu mulai hari ini, amalkanlah sampai tuan-tuan, sampai akhir hayat tuan-tuan. Nanti bila ada rezeki kita muzakarah ni, saya akan tambah dengan benda-benda lain. Benda yang orang kata apa? Yang lebih yang penerangan yang lebih mendalam, jelaslah. Tapi yang ni pegang. Kerana asbab masa tempat ni, kerana dia menjadi asas untuk kita memahami yang seterusnya. Macam kita ada hukum akal. Hukum akal kita belum belajar lagi. Maksudnya begitu. Dan macam-macam lagi. Baik tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Baik. Kita balik kepada penerangan kita untuk mengesakan Allah. Baik, sekarang kena jaga pemikiran terhadap Allah, kena berprasangka baik, positif. Kita jangan sesekali negatif. Okey. Sekarang kita tengok. Kita dah sebut tadi, kita ni makhluk ni pangkat dia tiada daya, tiada upaya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Habis yang nampak kita gerak ni, dia duk bercakap ni, daya upaya siapa? Daya upaya Allah. Allah lalukan kepada kita, geraklah. Lepas tu kita tengok, tuan-tuan dan perempuan macam ni. Allah buat satu mengikut asbab berlawanan asbab. Rasulullah naik Mi'raj, Isra, lepas tu Maghrib, Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Pakai roket apa? Satu malam pergi turun balik. Tak jejas pun anggota tubuh badan. Sebab Allah nak menaikkan perjalanan Nabi, nak mudahkan satu yang berlawanan asbab. Kalau ikut asbab, manusia tak boleh menembusi lapisan langit bumi dengan naik borak macam tu.
Dia kena pakai pakaian angkasa, bawa oksigen. Macam tengok Datuk Syekh Muzaffar Syukur yang naik ke International Space Center. Berapa banyak salut, baju angkasa, oksigen lagi. Tu pun berapa hari naik? 4 hari naik, 4 hari turun. Bukan boleh naik malam pagi sebelum subuh datang balik. Itu naik stesen angkasa. Belum naik ke langit, ke bulan. Cubalah kita fikir. Allah boleh buat sesuatu mengikut asbab, berlawan asbab. Itu yang berlawanan asbab. Tanpa asbab pun boleh. Macam tanpa asbab ni tak ada apa-apa Allah boleh bagi jadi. Jadi tuan-tuan dan puan macam inilah. Jadi kita kata apa saja yang berlaku kepada dunia, manusia dan dunia, semua atas kehendak izin Allah. Jadi kita kena tanamkan dalam fikiran kita bahawa tanpa izin Allah semua tak jadi. Ada sekumpulan ahli fikir bijak pandai kata, dia buat satu teori lah. Dia buat satu pendapat. Dia kata Allah Ta'ala berkuasa di langit saja. Di bumi manusia berkuasa. Kita berkuasa di bumi, Allah berkuasa di langit. Agak Allah marah tak? Allah marah. Kena pandai kamu kata kamu berkuasa di bumi, aku berkuasa di langit. Kenapa kau bagi-bagikan macam tu? Sebenarnya Allah marah. Marah tak Allah kalau kita mengatakan makhluk ada kuasa, tapi terhad sedikit. Allah Ta'ala kuasa tak terbatas. Makhluk ada kuasa juga. Tidak macam mana kita nak buat usaha ikhtiar. Nak melakukan usaha ikhtiar mesti ada kuasa. Tak ada kuasa macam mana nak buat? Marah tak Allah? Marah. Marah juga. Habis macam mana nak buat bila Allah tak marah? Kata diri kamu ni, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada upaya. Barulah Allah tak marah. Tiada daya, tiada upaya. Itu tak marah. Habis yang daya upaya kita duk nampak gerak diam ni semua dengan daya upaya Allah, kudrat iradat Allah yang Allah Ta'ala tempuh. Tempuh kuasa. Perkataan tempuh. Kuasa, TMPUH, tempuh. Jadi ini kita akan jelaskan dalam siri akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah dapat satu rumusan pada kuliah 2 ini, bahawa saya masih lagi tak ubah banyak daripada penerangan siri 1, iaitu kita nak mengesakan Allah, tidak mau menduakan Allah. Ingat perkataan menduakan Allah ni bahasa Melayu. Bahasa Arab ada syirik. Syirik ni kalau kata sedikit terasa aku lebih baik pada dia, itu sudah syirik. Macam iblis lah. Bila dia suruh sujud pada Adam, dia enggan. Dia buat andaian aku lebih baik pada Adam. Maka dia dah diusir, dihalau daripada surga kerana rasa aku lebih baik pada dia. Kita ni hari-hari ni rasa aku lebih baik pada orang ni banyak kali. Kalau tengok satu, aku lebih terror pada dia. Aku benda tu tak boleh buat. Aku mesti boleh punya. Aku mesti hebatlah kita ni. Jadi nampak tu. Macam perangai iblis lah. Kita bukan perasan benda ni. Tak perasan. Tapi itu yang kita buat. Kita ingat kita dah selamat. Kita dah semayang, puasa, zakat, haji, dah cantik. Tapi sebenarnya tak lepas. Kerana hati duk rasa aku lebih baik pada dia. Benda ni bukan susah pun. Silap-silap pagi tadi pun dah buat. Saya duk bercakap ni, saya tak rasa saya lebih baik pada tuan-tuan. Saya rasa ni semua saya tengah tempuh kuasa Allah. Tempuh, tak sentuh. Allah Ta'ala nak beri. Kerana Allah Ta'ala yang izin asbab. Saya bercakap mulut cakap asbab je. Masa sekarang tempat rumah saya. Macam tu je. Baru syirik ni boleh keluar. Boleh lepas. Buat. Tentu kena buat tau. Kalau tak buat, masalah. Bukan susah pun. Buatlah. Buatlah. Maksudnya kalau kata kita orang muda ni, kita nak siap pergi jogging. Saya nak buat banyak contoh. Benda ni saya nak supaya tuan-tuan faham betul-betul. Akhirnya bila faham betul-betul, tuan-tuan tak rasa kebesaran makhluk, supaya Allah campak kebesaran Allah. Yang benda lain tu nanti. Jadi saya nak ulang ni banyak kali. Saya akan biasa kuliah ni dia banyakkan muzakarah dan mahirkan kuakal. Dia mahirkan kuakal, dia selalu muzakarah, dia boleh faham ilmu ni. Bukan kena buka kitab banyak-banyak, bukan. Lepas kitab, tutup kitab, buat kenduri, buka kitab satu, habis kitab kenduri, tapi ramai tak faham. Bukan tak boleh baca kitab, bacalah. Bila tutup guru, baca, belajar tauhid, pergilah mana-mana nak belajar. Tapi kita ni lebih kata, saya kata tajuk saya pun kuliah tauhid asas. Asas tu maksudnya kena belajar dulu apa ni. Lepas tu pergilah belajar mana-mana. Tak apa, boleh faham. Takkan sesat dia.
dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat surah Baqarah, banyak surah lagi Tuhan mengatakan Allah meliputi tiap-tiap satu. Apa yang meliputi? Pihak Jabatan Agama mengatakan yang meliputi ialah kuasa dan ilmu Allah. Jadi di mana makhluk, di situlah ilmu Allah, kuasa Allah yang meliputi tiap-tiap satu. Maksudnya di mana kita berada, di situ kuasa dan ilmu Allah. Jadi kuasa ilmu kita tak ada asbab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, jadi kita jaga, jangan kita pandai-pandai buat andaian tentang Allah. Kita pandai-pandai buat satu pendapat tentang Allah tak berdasarkan Al-Quran. Apa-apa kita kena pegang Al-Quran betul-betul, kena berpegang, maksudnya yakin dengan Al-Quran. Bukan kita perlu Al-Quran itu. Maksudnya perlu Al-Quran tu boleh lah. Tapi itu tak membawa apa-apa. Tapi lebih yakin dengan Al-Quran. Kata-kata Allah, kita yang cantiknya, bila tuan-tuan baca kalimat Arab dia, tuan-tuan tadabbur makna dia. Faham? Tak kira Fatihah ke apa, surah Wal-Asri, apa-apa surah lah, baca makna. Tuan-tuan tengok. Baru kita nak faham. Baiklah, kita nak mula berfikir kejadian Allah. Baik. Apa saya sebut tadi? Yang ada di depan kita semua kejadian Allah. Tak ada satu yang tak kejadian Allah. Maka kita kena tanam bahawa setiap yang aku pandang, setiap yang aku dengar, setiap yang aku terfikir, setiap yang aku terhidu, setiap yang aku terasa di lidah, terasa di hati kau, apakah? Pertama, semua nama dia kejadian Allah ataupun makhluk. Nama dia makhluk. Apa maksud makhluk? Kena jadi. Bermaksud kena jadi. Makhluk tu maksud kena jadi. Dia tak jadi sendiri. Ada tak satu benda yang saya sebut tadi di depan kita, yang terdengar, telinga, terfikir ni, yang dia jadi sendiri, bukan Allah buat? Jika bukan Allah buat, dia ada tak? Jawabnya tak ada. Semua Allah buat. Bukti dan dalil Al-Quran. Allah mencipta 7 petala langit, 7 petala bumi, 7 lapisan langit, lapisan bumi. Dalam 6 masa Allah bersemayam di aras. Ini dalil Al-Quran. Tu kita kena pegang Al-Quran ni betul-betul. Allah buatlah. Batal balik tadi, Allah buat. Tak ada satu jadi sendiri, tak ada. Siapa yakin ada satu benda yang Allah tak buat jadi sendiri, dia boleh syirik. Dia tak beriman kepada Allah. Jadi kita pegang Pertama, setiap yang terlintas di fikiran, ternampak di mata, terdengar di telinga, terasa di lidah, terhidu di hidung, angin ke busuk ke apakah, terasa di hati, semua itu kena jadi. Nama dia makhluk, kena jadi, Allah buat. Itu yang pertama. Jadi bila tuan-tuan terpandang je, benda yang hebat ke tak hebat, semua ni kena jadi, Allah buat. Nak melihat kebesaran Allah ni kan tak habis. Tak habis. Boleh letih. Baik, tak apa. Itu satu, Allah. Bila kita terfikir semua, terlintas di fikiran ke telinga, Allah buat. Tanda dia kena jadi, Allah buat, dia berubah-ubah. Makhluk tu dia tak kekal. Tak kekal. Contohnya buah betik lah. Buah betik, Allah buat. Mula hijau, lepas tu tukar kuning. Lepas tu dia jatuh lurup. Kenapa dia tak kekal? Itu tanda dia kena jadi. Macam kita lah. Mula kita jadi bayi, kanak-kanak, remaja. Berubah. Hanya kita mati. Bila dia berubah-ubah, tanda dia kena jadi yang tadi. Mula-mula tadi dia kena jadi. Sebab nama dia makhluk kena jadi. Tanda dia kena jadi, dia berubah-ubah. Dia tak kekal. Contohnya kita katakan, kita lapar. Kita makan kuih 2 ketul, kenyang. Berubah daripada lapar pada kenyang. Siapa buat? Allah yang bagi kenyang. Kuih asbab. Allah bagi kenyang. Sebab dia berubah. Lapar tu bukan jadi sendiri. Allah yang Ta'ala yang takdir. Bila makan kuih kenyang, berubah dia kenyang. Bila berubah, tanda Allah yang buat bagi kenyang. Tadi mula Allah buat bagi lapar. Allah buat bagi kenyang asbab kuih. Allah buat. Bukan susah pun tuan. Tuan-tuan nak amal, orang kata apa? Untuk ingat pada Allah ni, dia tak susah. Dia guna tadi mula-mula yang kerana asbab masa tempat tu, okeylah, faham. Ni yang saya nak cerita yang baru ni. Pertama, tiap yang kita pandang, kita terlihat, terdengar, pertama dia kena jadi, maksudnya apa, tak ini sendiri. Bukti dia berubah-ubah, kekal. Dia berubah-ubah.
menunjukkan tanda dia kena jadi. Dia tak jadi sendiri. Macam kita rambut kita hitam apa pada putih. Allah buat. Allah beri jadi. Muda berubah bila tua. Allah buat sebab dia berubah. Yang ketiga, benda yang kena jadi berubah, nama dia alam. Dia bukan zat Allah. Dia bukan zat Allah. Dia ialah kenyataan kudrat iradat Allah. Kenyataan kudrat iradat Allah. Allah Ta'ala berkuasa. Makhluk tak ada kuasa. Allah nak nyatakan kekuasaannya, Allah letak atas makhluk. Allah zahirkan atas makhluk. Jadi sebab tu kita tengok, bila Allah zahirkan atas makhluk, dia maksudnya atas benda kena jadi tadilah, maka dia berubah. Berubah daripada elok kepada tak elok, muda kepada tua, elok kepada busuk, bodoh kepada pandai. Macam itulah. Ingat kepada lupa. Semua tu tanda dia bukan Allah. Bukan zat Allah. Dia lebih pada kudrat iradat Allah. Kenyataan kudrat iradat Allah yang Allah nak zahirkan. Allah nyatakan untung baik, Allah zahirkan untung buruk. Kita tengok rukun iman. Untung buruk, untung baik datang daripada Allah. Rukun iman yang keenam. Jadi Allah zahirkan dalam bentuk untung baik, jadilah orang untung baik. Zahirkan untung buruk, nampaklah jadi persit, jadi apa semua tu. Tak apa, kita kena ajar dia jadi bertobat, jadi baik. Jadi bila Allah zahir kenyataan yang Allah nak zahirkan, yang kata kejadian dia tu dalam bentuk baik buruk. Jadi bila benda tu berubah kepada sekejap baik, sekejap buruk, buruk dah baik, itu bukan zat Allah. Itu ialah kenyataan kudrat iradat Allah atau makhluk Allah. Masih Allah, bukan zat Allah. Tu kena faham. Bukan zat Allah. Yang keempat, mungkin. Mungkin ni mim kap nun, bukan mungkin mim kap nun. Dia makhluk tak boleh jadi sendiri. Dia nak jadi dengan izin Allah. Nak jadi dengan izin Allah. Tanpa izin Allah tak boleh jadi. Jadi hari ni, pagi ni saya untuk siri 2 saya tambah satu formula lagi. Makhluk baharu alam mungkin. Siri 1 kerana asbab masa tempat. Betul saya hurai-hurai tadilah mula-mula. Tapi yang ni saya tambah satu formula baru. Setiap yang terlintas di fikiran, ternampak di mata, terdengar telinga, terasa di lidah, hidung, apa semua, rasa hati ke sakit, kena pedih ke apa ke. Pertama, dia kena jadi makhluk. Nama dia makhluk ni jadi. Yang kedua, dia berubah-ubah. Dia tak kekal. Kalau kita sakit, kita berubah jadi baik. Itu tanda kena jadi. Sakit jadi, baik kena jadi. Kalau kita lapar, makan jadi kenyang. Berubah dia kenyang, kena jadi. Macam tu. Apa lagi macam-macam lagi lah. Kalau kita seorang anak kita tak cerdik, hantar pergi tuition, belajar-belajar jadi pandai, lulus peksa, pemula gagal. Itu berubah. Tanda kena jadi. Allah Ta'ala bagi itu lulus sebab pergi tuition. Allah yang bagi lulus sebab pergi tuition. Bukan kerana dia memang rajin belajar tu. Kerana rajin belajar, tak, itu dia jadi syirik pula nanti. Ini semua Allah bagi sebab kau. Saya ulang, makhluk tiap yang kita terpandang, terdengar telinga, terlintas di fikiran, nama dia makhluk. Kena jadi. Yang kedua, dia berubah-ubah. Makhluk baharu, berubah-ubah ni baharu. Tu kita makhluk baharu alam mungkin. Baharu tu bersifat berubah-ubah. Kita panggil dia baharu. Benda baharu ni yang makhluk ciptaan Allah, dia tak kekal, dia berubah. Daripada elok, mula tak elok, dia usul-usul jadi elok. Mula jadi menakal, nasihat-nasihat jadi baik. Jadi bila berubah tu nakal baik, sebenarnya Allah yang ubah tu. Allah yang uji dengan kenakalan, Allah anugerahkan dengan kebaikan. Sebab nasihat kita. Itu kita sebenarnya usaha atas sebab satu perintah Allah. Jangan yakin apa yang kita buat. Kalau kita yakin, kerana aku nasihat untuk jadi baik. Kerana aku nasihat letak kat hati, jadi syirik kita. Itu kena nampak. Cikgu-cikgu ni kena nampak. Dia ajar budak jadi pandai, dia kata ni semua sebab. Aku ni sebab. Allah Ta'ala yang pandaikan dia. Sebab menurut aku. Jadi cantiklah akidah macam tu. Kita tak menduakan Allah. Ni tak. Tak tahu nak cakap. Manusia ni sekarang, dia menduakan Allah mudah-mudah je. Dia tak nak, benda asal ni dia tak tahu. Jadi bukan susah pun. Tapi dia kena banyak berfikir lah. Kena banyak muzakarah macam kita nak buat ni. Okey. Tak bagus. Masa pun nak cukup lah. Lagi 1 minit. Baik. Okey. Baiklah, kerana apa ni tadi yang kedua formula saya bagi kerana makhluk setiap yang kita pandang
Jadi 4 nama ini, pertama nama dia makhluk, kena jadi. Yang kedua dia berubah-ubah. Yang ketiga nama dia alam. Dia bukan zat Allah. Dia ialah kudrat iradat Allah, kenyataan Allah, kehendak Allah. Allah zahirkan segala kudrat dia atas makhluk. Zahirlah keadaan untung baik, untung buruk. Bukan maksudnya Allah buat buruk. Ini kena faham baik. Kita ada syariat. Syariat Allah bila tengok maksiat, cegah 3 perkara. Iaitu cegah dengan kuasa, cegah dengan lidah, nasihat, cegah dengan hati. Jangan sebarang-barang kita terima. Maksiat ni raya Allah, tak apa. Jangan. Ada kita kata apa? Rasulullah datang bagi tahu. Lepas tu kita kena beriman dengan 2 kalimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kena ingat. Saya duk cerita daripada mula sampai sekarang ni kalimah la ilaha illallah ni. Saya tak masuk kalimah Muhammadur Rasulullah lagi. Apakah peranan kalimah ni, kaitan kalimah dengan kalimah la ilaha illallah? Dia ada kaitan dia. Dia ada takluk dia. Kita cerita la ilaha illallah. Dalam la ilaha illallah ni semua Allah yang berkuasa, makhluk tak ada kuasa. Tapi datang kalimah Rasul, kalimah Nabi, baru Nabi cerita. Bila tengok maksiat, cegah dengan kuasa mulut, hati. Itu cerita lain nanti kemudian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok Okey, saya dah 1 jam nanti tuan-tuan tak ada masa. Baik, saya nak simpulkan. Jadi pada hari ini saya telah menjelaskan tentang asas-asas tauhid yang kita mesti tahu, iaitu pertama sekali yang mula-mula kerana asbab masa tempat, yang kedua makhluk baharu alam mungkin. Nanti kita akan ulang lagi jika ada dengan izin Allah dalam siri seterusnya. Saya rasa mungkin hari Ahad jugalah 7 dengan 8, kalau dengan izin Allah tak ada haral. Saya fikir pun ramai dalam kita ni zaman PKP ni tak boleh pergi kuliah subuh di masjid kerana masjid pun tutup. Mungkin adalah had-had kuliah-kuliah tak dibenarkan. Kita buat secara inilah. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan berminat, bolehlah duduk muzakarah. Kalau ada urusan lain tak apa, tak kisah maksudnya. Tapi apa yang saya nak cakap benda yang samalah. Benda yang pertama, kita nak mentauhid dengan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Saya nak simpulkan sebelum saya tamatkan begini. Tuan-tuan dan puan-puan, matlamat kita berjumpa ni, pertama kita nak mengesakan Allah, esa, tidak mensyirikkan. Sebenarnya kalau tuan-tuan lihat dalam satu hadis Rasulullah SAW dalam Haji Wida. Haji Wida ni haji yang terakhir sebelum kewafatan Nabi. Dipanggil amanat Nabi yang ke-10. Tapi benda ni dah tak jumpa, saya cari. Dulu mula-mula saya terbaca. Iaitu haji yang ke-10 tu Rasulullah bersabda, ketahuilah umatku bahawa Allah itu esa. Datuk kamu iaitu Adam itu satu. Tidak ada perbezaan antara bangsa bukan Arab dengan bangsa Arab kecuali dengan takwa. Itu asal khutbah yang ke-10, khutbah Rasulullah Haji Wida yang ke-10, perkara yang ke-10. Ketahuilah wahai umatku bahawa Allah itu esa dan datuk kamu itu Adam itu satu. Adam itu satu. Tidak ada perbezaan bangsa Arab, bangsa bukan Arab kecuali dengan takwa. Jadi ada beza esa dengan satu. Sebenarnya Allah ni esa, ahad. Tuhan kata Tuhan yang satu, ya betul. Tuhan kita satu tu lah Allah. Tak ada dua lah. Tuhan kita satu tu lah. Mana ada lagi Tuhan lah. Satu tu itu Allah. Tapi Allah bukan satu. Dia esa. Tentu kita sekarang, kita berjumpa ni tuan-tuan. Kita nak belajar, nak mengesakan Allah. Tak nak menyengutukan dia. Saya kata tadi, esa lawan dia syirik. Kalau kita tak esa Allah, maka syirik memang kena pada hati kita. Kalau kita syirik esa, kita tak syirik. Mana kita nak? Kita nak mengesakan Allah. Macam mana cara dia? Esa ni bukan kata dengan cara zikir banyak, amal banyak. Bukan. Dengan mengetahui. Kerana asbab masa tempat. Makhluk baru alam mungkin. Dua tu kena tahu. Ada lagi tambahan nanti, hukum akal lagi. Okey. Apa bukti dia? Saya nak bagi bukti. Contohnya saya beramal dengan kerana asbab masa tempat. Contoh saya sakit, menggigil-gigil. Katakan, orang kata, orang kata makanlah Panadol tu bang. Alah, Panadol tak ada kuasa. Allah ada kuasa. Saya nak doa je. Ya Allah, bagilah semua, bagilah semua, bagilah sembuh. Allah Ta'ala tak bagi sembuh. Dalam 1 jam duduk selimut tu menggigil. Orang datang bagilah tu, sakit-sakit makan ubat. Tak nak makan, makanlah ubat. Mungkin sebab ubat ni, yelah makanlah juga. Makan kan sembuh. Tadi saya tunggu, orang tanya saya, Cik Hashim, siapa bagi sembuh sakit? Saya tunggu 1 jam. Tunggu Allah bagi sembuh. Doa, tak mau sembuh. Makan ubat 10 minit sembuh. Kalau hati saya yakin Panadol bagi sembuh, saya syirik terus pada Allah. Soalnya Allah bagi sembuh. Sebab Panadol.
Tentu bila kita berpegang pada kerana asbab masa tempat, kita takkan kena syirik lah. Takkan. Kita kata, kita bini je. Fikiran kata, semua asbab. Semua ni Allah bagi ubat asbab. Itu saja. Kan? Masalah yakin dengan Allah, itu kerja Tuhan. Bila kita selalu ni kerana Allah asbab makhluk. Kerana Allah asbab makhluk. Kerana Allah asbab makhluk. Bila kita macam tu, kebesaran makhluk nak masuk dalam diri, memang tak ada. Out. Habis. Akhirnya apa? Bila hati kita tak ada kebesaran makhluk, maka Allah campak kebesaran dia. Baru terasa Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukup sekadar itu untuk kali ini. Kita tuan-tuan cuba dengar kalau video ni ulang-ulang lah. Orang kata apa? InsyaAllah kita ada Allah Ta'ala izin kita sambung lagi minggu seterusnya. Jadi saya mohon maaf atas segala tersalah kata, tutur kata yang tak perasan, dan juga fakta-fakta kalau saya bercakap macam tu dulu tu saya tak perasan, salah. Tapi bila saya dengar balik, silap, biasa-biasa bercakap tu tak perasan. Maksudnya saya mohon maaf kalau tuan-tuan terperasan, betul kalau saya kita ni hamba makhluk yang lemah dan hina. Kadang bukan semua betul. Tuan-tuan nampak salah, tuan-tuan tegur. Saya tak kisah tegur lah. Semua asbab Allah Ta'ala bagi. Jadi saya rasa kita sama-sama doakan supaya Allah Ta'ala memberi kita taufik hidayah untuk kenal dengan Allah dengan sebenar-benar kenal. Maksudnya kita tak mau mensyirikkan Allah, sebab bila seorang tu syirik pada Allah, susah dia di akhirat nanti. Nak masuk alam barzakh dengan bawa syirik, tolonglah. Kita bawa amal sikit tak apa. Bawa amal yang tak sebanyak mana, tapi jangan bawa syirik. Bawa syirik ni macam masuk nak pergi satu tempat tak ada pasport. Mana immigration boleh bagi masuk? Malaikat kata, mana? Kau syirik? Tak boleh masuk. Surga tak boleh. Mana? Syirik tak boleh. Dia macam ibarat orang pergi tak bawa pasport. Nak masuk satu negeri tak boleh bagi, terhalang. Kalau syirik ni, dia akan menghalang. Dia halang pergerakan kita untuk ke syurga tu. Lepas tu kita tak boleh syirik. Sama ada syirik jali ke khafi. Walaupun orang kata syirik khafi ni dosa kecil, bila hapus dengan taubat, tak kisahlah, nak cakap-cakap lah. Tapi kita ambil serius. Aku tak boleh syirik walaupun syirik khafi. Jadi kita mungkin baca sikit doa lah. Sama-sama doa. Doa ini doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Saya baca maksud dia supaya kita sama-sama Allah Ta'ala terima usaha kita yang sedikit ni. Akhirnya Allah Ta'ala beri kita cahaya tauhid untuk kita kenal Allah itu, kenal dengan sebenar-benar kenal. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami ilham ya Allah, agar kami menjadi orang cerdas. Kau lindungilah kami daripada bahaya kejahatan hawa nafsu. Ya Allah Tuhan kami berlindung kepadamu ya Allah, daripada kejahatan penglihatan kami, daripada kejahatan pendengaran kami, daripada kejahatan lidah kami, daripada kejahatan hati kami, daripada kejahatan cita-cita kami. Ya Allah Tuhan kami berlindung kepadamu ya Allah, daripada penyakit nyanyuk dan siksa kubur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. اهدنا الصراط المستقيم